Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ringkasan kisah Al-Quran berkenaan tentang pemilik kebun tadi, saya akan bacakan cerita dia. Jadi tuan-tuan boleh dengar, jadi ayah-ayah ibu boleh dengar apa yang saya nak bacakan cerita ni. Al-Quran telah merakamkan kepada kita bagaimana dua keadaan yang berbeza dalam kehidupan ini yang berkaitan dengan kebendaan serta pemilikan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah ini menceritakan bagaimana dua orang pemuda, ya, yang mana salah seorang daripada mereka seorang yang beriman, tetapi dia tidak memiliki kemewahan dunia. Maknanya walaupun dia beriman tapi Allah uji dia dengan kesusahan, ya. Namun begitu dia tetap memiliki iman yang kental dan pertimbangannya berdasarkan Islam. Jadi dia melihat kemewahan dunia dengan pandangan yang betul dan bertepatan dengan Islam. Jadi manakala seorang pemuda lagi, dia seorang yang kafir, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan dia kepadanya dua kebun yang sangat cantik, ya. Sangat cantik, subur, lagi luas. Jadi kedua-duanya mereka ini merupakan kebun anggur yang mana dikelilingi oleh pohon kurma. Jadi di samping itu ditanam tanaman di celah-celah pohon tadi. Allah SWT telah memerintahkan kepada kafir tadi, pada dua kebun tadi, agar mengeluarkan hasil kepada pemiliknya, iaitu pemuda kafir tadi, yang mana daripada kedua-dua kebun itu mampu menghasilkan buah dan makanan. Ya, yang kafir tadi dia boleh menghasilkan buah dan makanan. Jadi kedua-dua kebun itu menurut segala perintah Allah. Jadi bila Allah perintahkan, jadi kebun ini kena ikutlah perintah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka. Yang mana kedua-dua kebun ini telah mengeluarkan buah daripada kesemua tanaman yang ada di dalamnya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita sambung. Pemuda yang kafir itu telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang dimiliki daripada kemewahan dunia dan keseronokan yang sementara. Dia menyangka kesemuanya itu merupakan matlamat hidup dengan melupakan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Dia telah berjumpa dengan kawannya yang beriman, yang mana dengan perasaan sombong, dia perasaan sombong dan angkuh, dia mengatakan bahawa dia merupakan manusia yang paling mulia di sisi manusia dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tak sedar sebenarnya itu adalah sebagai ujian buat dia. Dia telah menyatakan kepada kawannya bahawa dia memiliki harta yang bertimbun, harta yang terlalu banyak, berbanding kawan yang beriman. Contohnya, aku lebih kaya daripada engkau. Dia jumpalah macam tu kan. Tapi dia kata, dia macam perli lah. Aku ni lebih kaya daripada engkau kan. Dia tak tahu itu sebenarnya adalah sementara. Ini adalah sebab apa? Sebab dia mengira bahawa sudut kekayaan yang dia dapat tadi itu adalah Allah SWT meninggikan darjat di sisi Allah SWT. Itu pada pandangan sahabat yang kafir tadi. Okay. Jadi yang dijadikan cerita pada suatu hari, jadi pemuda kafir itu telah melawat kebunnya dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Sebab apa dia menzalimi diri sendiri? Sebab hatinya telah dipenuhi dengan perasaan kufar kepada Allah, na'udzubillah, dengan segala nikmat Allah SWT yang telah diberikan. Jadi dia menyangka kebun dan harta yang dimiliki akan berkekalan dan dia merupakan matlamat hidup dia. Dia kata dia dah memiliki segala-galanya dan dia akan berkekalan, akan memiliki kebun tersebut. Di samping itu dia menyangka bahawa tiadanya hari kiamat. Dan juga dengan angkuh dia menyatakan bahawa sekiranya dikembalikan kepada Allah, dia tetap akan mendapat kedudukan.
Mendapat kedudukan yang hebat di sisi Allah. Dia tak tahu sebenarnya apa anugerah yang Allah anugerahkan kepada dia itu adalah sebagai ujian dan nikmat yang sementara. Okey. Jadi manakala kawan yang beriman, walaupun dia miskin, walaupun dia tak dapat anugerah kebun yang buah-buahan yang melimpah ruah, harta yang melimpah ruah, tapi dia tetap beriman. Dia tetap bersederhana dan dia tetap dengan keimanan dia dan pandangannya berteraskan Islam, yang mana kemewahan dunia yang dimiliki oleh pemuda kafir itu tidak sedikit pun menggugat keimanannya. Walaupun dia melihat kekayaan sahabat kafirnya tu melimpah ruah, tapi dia sedikit pun iman dia tak tergugat. Mungkin dia berpandangan rezeki masing-masing Allah Ta'ala dah tentukan. Jadi dia juga tidak lemah dengan sindiran-sindiran tajam yang dikeluarkan, yang keluar daripada mulut pemuda kafir. Sebaliknya dengan tegas dia terus berhadapan dengannya dalam menyatakan kebenaran. Dia telah bertanya kepada pemuda kafir, yang mana adakah rasional dia kufur kepada Allah yang menjadikannya daripada tanah, kemudian menjadi air mani, dan pada akhirnya menjadi manusia yang sempurna sifatnya. Ni sahabat yang beriman ditanya pada kawan yang kafir tadi tu. Dia juga menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhannya, yang mana dia tidak sekali-kali akan menyekutukannya. Berbanding sahabat yang kafir, dia dah kufur, dia dah ingkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia juga telah mengajak pemuda kafir tadi untuk lebih mengenali kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menghindari daripada bermegah-megah dengan kemewahan kebendaan yang bersifat sementara. Dia juga menasihatkan agar pemuda kafir tadi supaya mengucapkan Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah ketika memasuki kebunnya yang subur, hasil kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemuda yang beriman ni dia dah banyaklah dia peringatkan kepada sahabatnya kafir itu. Nak masuk kebun bacalah Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Okey, seterusnya apa pemuda yang beriman ni cakap? Dia apa dia dakwah, dia sampaikan dakwah lagi kepada kawannya tadi tu. Dia juga memberi amaran mengenai azab dan bala bencana yang akan diterima oleh sahabat kafir tu jika dia terus kufur kepada Allah, melampau dan bongkak dengan dua kebun yang subur. Dia pesan, kalau kau sombong, kalau kau bongkak, kau terimalah azab Allah nanti. Itu mungkin bahasa yang kita nak mudah faham lah. Jadi dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni berkuasa memusnahkan dan menghancurkan kedua-duanya. Dan inilah yang dijangka oleh pemuda yang beriman itu. Oleh itu dia terus memberi peringatan kepada kawan yang kafir itu agar apa? Agar kembali kepada Allah, kepada jalan kebenaran sebelum Allah turunkan bala bencana. Tetapi segala nasihat yang diberi tidak diindahkan oleh kawannya yang kafir itu. Umpama masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya apa yang berlaku kepada kebun tadi? Kebun orang yang sahabat yang kafir. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghantar petir. Masya Allah ya. Allah menghantar petir yang memusnahkan kebun-kebunnya dan menghilangkan kesemua pohon anggur dan kurma di dalamnya sehingga ia menjadi tanah yang rata. Nauzubillah, Masya Allah ya. Hebat ni Allah Taala ni. Menggunakan petir halilintar aja kebun boleh menjadi padang jarak, padang terkukur. Masya Allah. Rata Ia juga menjadi tempat air, sungai mengalir dan segala hasilnya diserap ke dalam tanah. Anda tak ada apa-apa dah kosong sebab keingkaran dia tadi, dia tak nak dengar kata sahabat yang beriman. Itulah Allah ajar dengan bagi diturunkan azab. Jadi apa yang berlaku pada pemuda kafir tadi?
Jadi pemuda kafir tadi dia merasa menyesal, Allah menyesalnya aku, aduh. Sambil membalik-balikkan kedua tangannya, tetapi penyesalannya tidak berguna lagi. Kerana penyesalannya hanya timbul selepas kesemuanya dihancurkan akibat keangkuhan dirinya sendiri. Rugi tak? Rugi kan? Sebab tu kalau apa yang kita ada, segala nikmat, segala anugerah, peliharilah, syukurilah, insya-Allah. Bila kita mensyukuri nikmat yang Allah SWT beri, maka Allah SWT akan tambahi, bukan kurangi, kan? Siapa yang banyak-banyak bersedekah ke jalan Allah, bukan makin kurang sebenarnya pahala tu. Pahala tetap bertambah di sisi Allah di akhirat, tapi keberkatan rezeki itu akan melimpah ruah. Jadi sama-samalah kita banyakkan sedekah walaupun RM1. Besok hari Jumaat bolehlah sahabat-sahabat semua bersedekah, katabung masjid, jumpa budak-budak bagi hadiah, bagi RM1 kan. Ada jumpa anak-anak yatim, bagilah duit sedikit kan. Jadi mudah-mudahan dengan kita sentiasa bersyukur itu, Allah SWT akan menambahkan lagi nikmat kepada kita. Jadi apa yang berlaku rentetan daripada selepas Allah Subhanahu Wa Taala dah hancurkan kebunnya tadi, jadi akhirnya dia juga ingin menjadi seorang mukmin yang bersyukur dengan menyatakan bahawa dia tidak akan lagi menyekutukan Allah dengan sesuatu. Inilah yang diibaratkan oleh pepatah Melayu, sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tiada berguna. Jadi benda tu dah rosak. Jadi itulah biasa, mudah-mudahan Allah SWT lindung diri kita daripada sifat-sifat yang bongkak. Baru pakai kereta besar, jumpa orang dah tak bertegur. Baru ada rumah besar, dipandang rumah orang yang kecil, dihina-hina. Rumah yang besar pun dia tak akan dibawa ke dalam kubur kan. Jadi akhirnya besok tempat kita nak tinggal adalah yang 7 kaki ke dalam tanah. Segala harta benda, segala kekayaan, kemewahan tu kita akan tinggalkan. Jadi saya berpesan juga kepada diri saya dan juga pesan kepada sahabat-sahabat, mudah-mudahan walaupun perbincangan malam ini belum ambil pengajaran, ni baru masuk cerita. Lepas ni saya akan masuk apakah pengajaran-pengajaran yang kita dapat yang kita boleh ambil, bermula daripada ayat yang ke-32 sehingga 44. Kalau 59 tu dia panjang sikit lah sehingga ke 46. Okay. Jadi semoga kisah ini menjadi peringatan buat kita agar sentiasa bersyukur dan mensyukur nikmat Allah SWT. Kerana hanya Allah SWT yang menganugerahkan kepada kita. Kita hanya pinjam, baju pinjam, badan pinjam, mata pinjam, tangan pinjam, mulut pinjam, isteri pinjam, anak-anak pinjam. Bukan pinjam-pinjam, maksudnya pinjaman, maksudnya itu sebagai pinjaman daripada Allah. Bila masa boleh ditarik, bila masa Allah Ta'ala boleh ambil kan. Jadi perbanyakkanlah syukur kepada Allah. Kalau nak diambil pun dia dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, perkara ini akan menjadi iktibar untuk kita. Okey, itu tadi cerita berkisarkan tentang dua sahabat, seorang yang beriman dan seorang yang tidak beriman. Dan yang beriman ini Allah Ta'ala dia uji dengan harta yang sedikit. Tetapi yang tidak beriman ini Allah SWT uji dia dengan harta yang melimpah ruah. Harta yang sangat banyak. Harta yang tidak terkira. Contoh ni kan. Sehingga dia menjadi sombong. Sehingga dia menjadi bongkak. Dan akhirnya Allah SWT tarik kembali nikmat yang telah dikurniakan. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Okey, yang seterusnya kita daripada cerita kisah-kisah tadi, kita nak pergi kepada istinbat, pada pengajaran. Apa pengajaran yang kita boleh dapat, yang kita boleh lihat berdasarkan kepada cerita tadi. Jadi kat sini saya ada banyak jugalah, tapi insyaAllah nanti kita akan huraikan satu persatu. Masa yang diberi sehingga ke jam 10 insyaAllah. Kalau saya boleh habiskan awal, kita boleh habiskan awal ya. Mungkin ada sahabat-sahabat yang nak makan malam kan. Okey, pengajaran yang pertama daripada ayat yang ke-32 tadi sehingga ke ayat yang ke-46. Okey, yang pertama, siapa yang nak catat boleh catat, silakan. Sebagai untuk kita tak lupalah. Kita boleh catat. Apa dia? Nak bagi ceramah? Okey. Baik, yang pertama, okey, kisah ini merupakan kisah yang benar-benar berlaku pada masa dahulu dan bukannya sebagai perumpamaan saja, bukan dongeng-dongeng. Ni cerita yang ada dalam Al-Quran. Kita wajib percaya. Wajib tahulah, orang kata wajib percaya sebab benda ni tertulis dalam Al-Quran Karim. Okey, yang pertama tadi kita kata kisah ni kisah yang benar-benar berlaku di dalam Al-Quran. Okey, dia pun nak bagi ceramah. Baik, yang kedua, pengajaran yang kedua, dua kategori pemuda iaitu seorang yang beriman dan seorang lagi kafir merupakan contoh. Dan dia terus wujud sehingga sekarang, tidak kira tempat, masa dan tempat. Maksudnya yang berlaku sekarang ini, itulah dia, kan? Ada yang kafir, ada yang Muslim, macam itulah. Kadang-kadang ada yang Muslim yang baik, kan? Kadang-kadang ada mukmin yang sebaliknya. Kadang-kadang ada juga yang kafir yang sebaliknya, yang baik, yang pemurah. Ada juga pemuda kafir orang kafir yang tamak, yang sombong. Tapi kalau orang kafir ni dia rugilah. Dia baik ke, dia tak baik ke, jika dia tidak mendapat hidayah daripada Allah SWT, semasa dia nak meninggal dunia, nak mati nanti, dia tetap akan dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Baik, yang kedua Yang kedua ni, ada orang yang beriman dan ada orang yang kafir. Jadi kat masyarakat kita tu pun macam itulah. Ada orang yang beriman dan ada orang yang kafir. Ada yang baik dan ada yang sebaliknya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga apa dia, tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, Allah turut menganugerahkan kepada orang yang kufur dan mengujinya dengan kekayaan. Ini adalah bagi menguji dan mencuba mereka dan bukannya sebagai tanda bahawa Allah kasih dan redha kepada mereka. Walaupun orang yang kafir, dia tetap juga diuji, ya. Dia tetap juga diuji. Yang keempat, Allah juga menguji dan mencuba keimanan seseorang mukmin dengan menyempitkan rezekinya dan menyekat daripada merasai keseronokan yang sementara. Ini bukan bermakna Allah murka kepada mereka ataupun Allah zalim kepada mereka. Ini juga sebagai ujian. Kan kita pernah dengar penjara itu adalah ibarat dunia itu adalah ibarat penjara bagi orang-orang yang beriman dan syurga bagi orang-orang yang kufur. Memanglah nak berzina boleh, nak minum arak boleh, nak berjudi boleh, kan? Orang kafir semua boleh. Tapi kita tak boleh lah. Sebab kita tahu hukumnya macam mana, kan? Jadi itu semua yang dilarang oleh Allah SWT.
Baik, yang keempat tadi Allah menguji dan mencuba keimanan seseorang mukmin dengan menyempitkan rezekinya dan menyekat daripada merasai keseronokan yang sementara. Ini bukan bermakna Allah murka kepada mereka. Itu yang keempat. Baik, yang kelima. Yang kelima, kemewahan dan keseronokan dunia merupakan sesuatu yang tidak berharga di sisi Allah, yang mana ia boleh dianugerahkan kepada sesiapa saja, sama ada mereka yang beriman maupun mereka yang kufur. Allah memberikannya kepada sesiapa yang dia kehendaki dan kepada sesiapa yang dia suka dan kepada sesiapa yang dia murka. Ini berlainan dengan nikmat agama Islam yang hanya dikurniakan kepada mereka yang dikehendakinya saja. Harta kekayaan, harta kemewahan, Allah Ta'ala boleh beri kepada siapa yang disuka. Allah Ta'ala boleh beri kepada siapa yang Allah murka. Tetapi nikmat Islam, iman dan Islam hanya dianugerahkan kepada mereka-mereka yang mendapat hidayah. Hanya mereka yang mendapat hidayah. Contoh, kepada sahabat kita, saudara mu'alaf kita, contoh kan. Sebelum tu dia, contoh dia berjudi, merompak, dia berzina dan sebagainya, minum arak. Tapi akhirnya Allah Ta'ala buka pintu hati dia untuk menerima Islam. Jadi sebab tu hidayah iman dan Islam tu hanya kepada orang-orang yang Allah beri hidayah yang tertentu sahaja. Tetapi berbanding kemewahan, kekayaan, kesusahan, semua orang boleh dapat, kan? Kemewahan, kesusahan, keseronokan semua orang boleh dapat. Tapi nikmat iman ni, nikmat Islam hanya Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka yang Allah kehendaki. Itu yang kelima. Baik, yang keenam apa dia? Yang keenam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, yang keenam, Allah sahaja yang mampu memberi rezeki, nikmat dan segala pemberian, manakala manusia melalui kesungguhan, pemikiran, jalan dan harta tidak lebih hanya sebagai sebab-sebab yang zahir dalam mendapatkannya. Tapi kalau pada manusia hendak duit, hendak kekayaan, hendak kesenangan, mereka kena bekerja, mereka kena mencari. Barulah kekayaan itu akan mereka dapati ataupun mereka kecapi, kan? Ada juga yang Allah Ta'ala memang orang tu dia tak payah susah-susah, mudah rezeki dia. Nanti kita kongsikan satu tips macam mana rezeki tu nak murah. Macam ibaratkan dekat rumah kita tu ada pokok duit, pohon syajaratun nuqud, pokok duit. Bukan pokok duit kat pokok tu, bukan. Dia macam, nanti kita akan nanti saya kongsikan lah macam mana amalan dia. Baik, yang keenam tadi, hanya Allah Ta'ala yang boleh memberi rezeki kepada kita. Nikmat dan segala pemberian tu datangnya daripada Allah. Kita hanya asbab saja, dan kalau kita nak kaya kita kena berusaha. Kita kena bekerja dan sebagainya. Okey, itu yang keenam. Okey, yang ketujuh. Agaknya sempat dari pukul 10 insya-Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, yang ketujuh, bumi dan tanaman tetap mengeluarkan hasil walaupun pemiliknya tidak beriman kepada Allah, kerana patuhnya mereka kepada arahan Allah tidak sebagaimana pemiliknya. Okey, apa maksudnya? Maksudnya bumi ini diperintahkan oleh Allah SWT agar menumbuhkan rezeki, menumbuhkan buah-buahan. Kalau ada tanam pokok buah lah, kan? Jadi dia tidak boleh mengingkari arahan daripada Master Chief kita, Allah SWT, Maha Pencipta kita. Dia tak boleh. Kalau Allah Ta'ala kata kun fayakun, berbuahlah. Kalau Allah Ta'ala kata kun fayakun, matilah. Kun fayakun kena petir lah. Macam tu Okey. Bumi dan tanaman tetap mengeluarkan hasil
walaupun pemiliknya tidak beriman kepada Allah kerana patuhnya mereka kepada arahan Allah, tidak sebagaimana pemiliknya. Pemiliknya boleh mengkufuri, pemiliknya boleh mengingkari, pemiliknya boleh tidak mematuhi perintah Allah. Sebab dia rasa dia punya. Kan? Baik, yang ke-8. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ke-8, tanggapan dan pandangan yang sesat yang digambarkan oleh Allah SWT melalui kisah ini adalah mengenai tanggapan bahawa mereka yang akan dimuliakan oleh Allah di akhirat nanti adalah mereka yang telah dimuliakan semasa hidup di dunia lagi. Manakala mukmin walaupun beriman tetapi oleh kerana disekat oleh Allah SWT kemewahan dan kemuliaan di dunia, maka mereka sekali lagi akan dihina oleh Allah di akhirat nanti menurut tanggapan mereka yang sesat. Apa maksudnya itu? Maksudnya tuan-tuan, maksudnya kalau kita di dunia ini, kita diberi anugerah kemewahan, kesenangan, kekayaan, bukan bermakna di akhirat besok kita kekal diberi anugerah. Kat situ yang pandangan kita tersilap. Mentang-mentang kita kereta ada 30 biji, kan? Rumah macam istana ada 10 biji. Bermakna kita beranggapan akulah orang yang dimuliakan Allah. Kat situlah pandangan yang tersasar. Pandangan yang sesat, yang kurang tepat. Tetapi sama juga kepada orang yang beriman, yang diuji susah, kan? Ataupun mereka manakala mukmin walaupun beriman tetapi oleh kerana disekat oleh Allah kemewahan dan kemuliaan di dunia, maka mereka sekali lagi akan dihina Allah. Dia beranggapan, yalah aku ni susah apa semua kan, Allah ni tak sayang aku kan. Jadi ibaratkan Allah Ta'ala akan hina kita di akhirat kelak. Bukan macam tu Itu semua sebab sebagai ujian. Walaupun kita kafir, walaupun kita mukmin, susah senang semua boleh dapat. Susah senang semua boleh diuji. Yang hanya kita nak bawa nanti adalah amalan kita di dunia. Amalan ketakwaan kita semasa di dunia. Amal soleh kita yang akan kita bawa, kan, akan berhadapan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ke-9. Iman akan mengawal tuannya, yang mana orang beriman akan ditinggikan darjatnya dan dia akan sentiasa merasa dimuliakan oleh Allah. Dia tidak berasa lemah, hina diri dan keluh apabila berhadapan dengan mereka yang kaya dengan kemewahan dunia tetapi lupa diri dan tidak bercita-cita menjadi sebagaimana mereka itu. Apa maknanya tu? Maknanya hanya dengan iman yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah akan memimpin jiwa kita, akan memimpin diri kita bila kita berhadapan dengan mereka-mereka yang angkuh, mereka-mereka yang kafir, kufar, yang sombong ataupun orang kaya yang sombong. Padahal tidak sedikit pun benda tu akan menggoyahkan keimanan kita, kan? Walaupun dia pakai kereta mewah, walaupun dia ada rumah yang paling besar dan sebagainya, minta maaf bukan tuan-tuan, orang lain kita tak rasa macam kenapa kita ni tak ada rumah macam tu. Sebab kalau bagi saya, besok bila kita mati, kita akan akan dikebumikan, di 7 kaki, kan? Itu je lah. Itu tempat kita yang selama-lamanya, kan? Hari ni kita tidur kat atas tilam, hari ni kita tidur kat atas bantal, tak tahulah mungkin besok dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab, mungkin giliran kita pula akan masuk ke dalam. Sebab tu janganlah kita fikirkan walaupun kita susah, walaupun kita tidak berharta dan sebagainya,
bukan bermakna Allah benci kita, kan. Itu semua sebagai ujian. Yang kita nak bawa nanti adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, insya-Allah ya. InsyaAllah mudah-mudahan yang di dalam ni sahabat-sahabat semua Allah anugerahkan keimanan dan ketakwaan yang mantap insya-Allah. Okey, yang ke-10. Kewajipan kita adalah untuk menegur dan menasihati kepada mereka yang terlalu angkuh dan mengkhianati serta tidak bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan. Maka mereka juga mesti diberi peringatan mengenai bala dan balasan Allah jika tidak bersyukur. Kita juga hendaklah meminta mereka agar sentiasa bersyukur dengan kelebihan yang diberi serta menggunakan segala nikmat pada perkara yang taat. Kita bolehlah tegur-tegur sahabat kita, kan, tapi tegur dengan cara yang bil hikmah, bil mau'izah, dengan penuh pengajaran, penuh kelembutan. Contoh kalau kawan kita tak solat, jangan kita kata, kita lekeh-lekehkan dia tak solat, kan. Jadi kita kena ajak dia, kena dekati dia. Kita kena rapat dengan dia, baru kita boleh tegur. Jadi kalau kita dah kenal, senanglah, kan. Ini kita kenal pun tidak tiba-tiba nak tegur. Nanti kita kata, kau ni siapa? Kan? Nak tegur-tegur kita. Kan? Nanti kita takut ayat tu berbalik pada kita. Kau tu dah lengkap ke solat 5 waktu? Kan kena pada kita. Kan? Jadi sebab itu kita kena kenal. Jangan seperti yang Allah SWT peringatkan kepada Nabi Musa. Dia nak dakwah pada kaumnya dengan dakwah yang cukup keras. Jadi Allah Ta'ala tegur, kalau kita nak tegur orang, nak dakwah orang dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar, mereka bukan dengar. Mereka akan melarikan diri daripada kita, kan. Yang rugi kita, kan. Sepatutnya dia boleh dengar cakap kita, jadi dia akan melarikan diri, menjauhkan diri daripada kita. Tu cara kita nak menegur lah. InsyaAllah nanti ada satu part, InsyaAllah malam besok kalau tak silap, saya akan bawa tajuk akhlak Islamiah. Itu adab-adab kita macam mana nak belajar, kan. Walaupun kita dah dewasa, walaupun kita dah selalu kita dah tahu benda tu, tapi kita tetap juga perlu diperingatkan dari masa ke semasa, insyaAllah. Baik, itu yang ke-10. Ke-10 tadi kewajipan kita menegur sahabat kita. Okey, yang ke-11, orang yang angkuh dan sombong akan menyesal apabila segala nikmat dan rezeki mereka ditarik dan hilang daripada mereka, tetapi segala penyesalan mereka tidak memberi manfaat apa-apa pun kepada mereka. Penyesalan dah Allah Ta'ala tarik, baru nak menyesal. Macam sahabat yang kafir tadi lah, kan. Bila disuruh bersyukur, dia bertambah sombong. Lagi jauh dan lagi jauh, maka Allah Subhanahu Ta'ala tarik segala nikmatnya. Barulah dia sedar, kan. Jadi kita jangan macam itulah. InsyaAllah kita InsyaAllah dalam ni sahabat-sahabat semua sentiasa orang yang menjadi orang yang bersyukur kepada nikmat Allah SWT, kan. Nikmat kesihatan, kan. Hari ni kita masih boleh makan, kan. Hari ni kita masih boleh melihat. Kita tak tahu besok tiba-tiba kita bisu, besok tiba-tiba kita pekak, kan. Besok tiba-tiba kita buta. Tu antara nikmat-nikmat yang Allah tarik lah. Baik, yang ke-12, dah nak habis. Baik, yang ke-12, lagi 3 perkara. Ucapan Masya Allah, la hawla wala quwata illa billah, merupakan satu doa yang sunat diucapkan apabila melihat sesuatu yang menakjubkan berlaku pada ahli keluarga dan harta kita. Masya Allah, la hawla wala quwata illa billah. Kan? Sebab kita fikir semua itu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan kesyukuran ini akan menambahkan keberkatan, akan menambahkan rezeki itu akan bertambah. Maksudnya Allah Ta'ala akan bertambah. Menambahkan rezeki kita lah.
Okey, yang ke-13. Lagi dua perkara. Sesiapa yang sentiasa mengingati dan mengikuti segala perintah Allah tidak akan menanggung sebarang kerugian walaupun tidak mendapat kemewahan dan nikmat di dunia. Maknanya walaupun kita hidup susah, sederhana, tak kaya macam orang lain, tetapi bila kita sentiasa patuh pada perintah Allah, itu bukan menjadi masalah kita. Sebab apa yang kita nak kejar tu nanti adalah di akhirat. Yang kita nak kejar nanti selepas kita mati. Kan? Dunia ni adalah tempat untuk kita bercucuk tanam. Dunia ni adalah tempat jambatan yang menghubungkan dunia dengan jambatan akhirat. Jadi kita, apa yang kita nak buat kat dunia ni? Kita nak buat baik ke, nak buat jahat ke kan? Itu terpulang pada kita. Sebab kita ada akal, kita ada fikiran, kita boleh bezakan mana yang baik dan mana yang sebaliknya. InsyaAllah. Baik, yang terakhir. Alhamdulillah. Yang terakhir. Sesiapa yang angkuh dan tidak menurut segala suruhan Allah, tidak pernah untung walaupun memiliki kekayaan dan kemewahan dunia yang sementara. Apa maksudnya? Maksudnya, walaupun dia kaya, tapi dia angkuh, dia tak menurut segala perintah Allah, sebenarnya bagi dia, kekayaan dia tu tidak memberi apa-apa makna pun kepada mereka. Sebab benda ni adalah sementara sahaja. Ni adalah pinjaman. Macam saya cakap tadi, adalah pinjaman. Kesihatan kita pun pinjaman. Harta benda kita pinjaman. Anggota kita semua pinjaman. Tak ada yang milik kita. Kita tak ada punya apa-apa. Bila kita mati, roh kita ni akan kembali kepada Allah. Jasad kita akan dikebumikan di dalam kubur. Kalau misal kata jasad kita sentiasa ataupun kita pengamal surah Al-Mulk ataupun kita pengamal selawat, insya-Allah jasad kita tu nanti dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 14 perkara yang pengajaran yang kita dapat daripada ayat yang ke-32 tadi sehingga ke-46. InsyaAllah mana yang baik datangnya daripada Allah SWT. Sebelum terlupa, tadi saya nak kata nak kongsikan Syajaratun Nuqud, pokok duit, pohon wang. Macam mana kita nak dapat Syajaratun Nuqud? Mudah je. Kita kongsikan. Kita membaca selawat sebanyak 400 kali. Siapa nak tulis? Baca selawat sebanyak 400 kali selepas solat Isya. Baca 400 kali selawat. Apa selawatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya baca tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tu baca, tuan-tuan baca 400 kali selepas solat Isya. InsyaAllah bila kita istiqamah, bukan duit kita cari tetapi rezeki keberkatan tu akan mendatangi kita. Sebab ini adalah amalan para habib-habib, para kekasih Allah. Jadi saya hanya kongsi-kongsikan saja. Baik, itu yang pertama, selawat. Yang kedua, kalau kita nak badan kita nanti tidak hancur, jasad kita ni tidak hancur di dalam kubur, maka amalkanlah baca surah Al-Mulk, Tabarakallazi yang kita biasa amalkan tu. Jadi alhamdulillah saya rasa tuan-tuan setiap kali perjumpaan itulah surah yang kita baca, betul kan? Jadi lazimkan insya-Allah. Mudah-mudahan bila kita lazimkan, bila kita meninggal nanti, surah itu Allah Ta'ala akan wujudkan dia dalam menjaga kita. Mesti kata ada soalan mungkar dan nakir, maka dialah yang akan tolong jawabkan. Bos duduk diam. Baik, saya yang jawab. Begitu, sampai macam tu. Sebab hanya dia saja satu surah yang boleh
memberi syafaat kepada pengamalnya. Jadi saya rasa itu saja. Buat masa ini, insyaAllah mana yang baik, ambillah pengajaran itu. Yang kurang, yang buruk tu datangnya daripada kelemahan dan kekurangan daripada pada diri saya. InsyaAllah. Jadi saya serahkan kepada Cikgu Zurihan. Ada apa-apa amanat-amanat yang akan disampaikan nanti? Silakan Cikgu. Ustaz Sarudin, rakan-rakan kepimpinan Tuan Haji Iwan Syarul Shah, Puan Haji Rukiah Manan, Naib Ketua Wanita, Cik Sudirman Ismun, sebahagian seterusnya rakan-rakan kepimpinan bahagian peringkat bahagian wanita, pemuda dan puteri, seterusnya semua sidang hadirin yang dikasihi dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali pada malam ini dalam media moden ini, bukan saja bertemu dalam media ni sekadar mendengar, kita juga dapat bersama-sama kurang sejam dalam program yang dikatakan Taman-Taman Syurga. Pada kali ini, insyaAllah kita sama-sama mendoakan tuan-tuan dan puan-puan dan kita semua mendapat bukan saja ilmu, tapi kita mendapat pahala daripada kepenglibatan kita dalam program ini. Tak kira kita semua sebagai pendengar, sebagai penyampai, sebagai pembuka ruang talian, kita terlibat dari teknikal, kita sebagai penyampai maklumat. Mungkin kita tidak dapat hadir pada malam ni, tapi 2-3 hari lepas kita telah menyampaikan maklumat ini kepada 500 orang atau 100 orang. Daripada 500 tu, mungkin 2 sahaja malam ni yang turut serta. InsyaAllah daripada usaha kita sedikit itu, kita dapat sedikit pahala daripada 2 orang yang kita sampaikan maklumat tersebut. Jadi insyaAllah. Jadi terima kasih Ustaz Syarudin. Pengesahan benar daripada Al-Quran yang telah Ustaz mulakan daripada bacaan tadi, seterusnya kepada tafsir ataupun maknanya lah, nak mudah, dan seterusnya kita hurai dari segi pengajaran. Saya catat ni Ustaz, ada 14 pengajaran. Cuma banyak ni benda-benda yang kita jadikan pengajaran untuk kehidupan harian kita. Perkara yang utama yang dikupas melalui ayat-ayat ini adalah tentang kesyukuran dan juga kekufuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama bersyukur dengan nikmat Allah beri kepada kita. Ada orang diberi rezeki lebih, ada orang diberi kesihatan lebih, ada orang diberi anak lebih, ada orang diberi isteri lebih, ada orang diberi menantu lebih. Ini semua satu rezeki daripada Allah SWT. Ada orang banyak harta tapi kesihatan kurang. Itu semua contohnya satu ujian daripada Allah SWT kepada kita semua. Walaupun sebelum poin ataupun pengajaran yang ke-11, 12, 13 tu, saya tertarik dengan perkataan teguran berhikmah, kan? Bil hikmah, kan, berhikmah. Jadi insyaAllah kita sama-samalah menggunakan apa yang kita dapat malam ini untuk menegur sesama kita, diri kita sendiri mungkin secara berhikmah, supaya proses teguran yang kadang-kadang kita memang dalam hidup ni perlukan teguran dari seseorang. Dalam kelas ataupun dalam program-program yang lain yang pernah kita serta, kalau tak ada orang tegur kita, orang Jawa kita something wrong tentang kita. Orang kata ya je semua, sebenarnya masalah. Tapi kalau ada beberapa kawan tegur kita dengan baik, tegur secara berhikmah, jadi ini sebenarnya satu perkara. Apapun satu perkara yang penegasan daripada Ustaz tadi, yang kita baca, yang kita tafsir ni adalah cerita benar.
di dalam Quran. Kan seolah-olah satu andaian atau satu kisah yang direka-reka. Sebenarnya Ustaz tadi saya petang dapat baca satu artikel yang mana seorang ahli geologis laut dalam. Dia kerja dia ni menyelam ke seluruh laut dalam seluruh dunia. Siapa tengok National Geographic, nama dia sangat popular. Dah tua pun umurnya, dekat 70 dari Perancis. Satu ketika, dia menyelam laut yang sangat dalam, dia rasa pelik. Di dasar laut tu ada sungai air tawar. Sungai air tawar. Maka, dia mencari-cari di manakah kebenarannya. Akhirnya, dia bertemu dengan seorang Islam dan orang Islam ini menceritakan perkara ini ada tertulis di dalam Al-Quran. Depan saya ni saya cari jumpa ni. Kisah dua laut bertemu dalam surah Ar-Rahman. Betul Ustaz ya? Jadi selepas dikisahkan oleh orang Islam ini, maka orang apa tadi saya kata? Perancis ini telah membaca tafsir ini dan akhirnya dia mengakui apa yang ada dalam Quran ini adalah perkara yang benar dia lalui di dasar laut. Dan mustahil, dia kata ketika sejarah, dia kata Quran ini ditulis, ada manusia yang punya teknologi yang tinggi yang boleh menyelam ke dasar laut seperti dia. Jadi dia percaya bahawa yang ditulis Al-Quran ini adalah perkara yang benar dan dia sendiri nampak, melalui dan merasai. Di bila lapisan dasar laut itu ada sungai air tawar, di atasnya air masin. Maka akhirnya selepas dia mengkaji surah Ar-Rahman ini dan dia telah memeluk Islam sekarang. Inilah satu saya nak kaitkan dengan apa yang Ustaz katakan tadi bahawa cerita dua sahabat yang berkisah dengan kebun anggur dan tamar atau kurma ni adalah cerita benar yang ditulis, yang kita baca dalam surah suci Al-Quran Karim. Jadi saya ambil pautan sikit Ustaz, nanti jadi penceramah pula Ustaz kan. Nanti minggu depan Ustaz minta saya ambil satu slot pula. Tak pandai ni Ustaz ni cari-cari Google, pakai Ustaz Google ni dapat sikit-sikit. Jadi terima kasih banyak. Kalau salah Ustaz lepas ni betulkan ya sebelum tutup yang saya kisahkan tadi InsyaAllah. kepada Biro Agama Tok Haji Wan yang dapat meneruskan program mingguan ini dan tak banyak berita politik yang terkisar dalam minggu ini, hanya berkisar tentang keputusan pilihan raya di Melaka dan juga tentang fokus negara hari ini adalah politik di Sarawak, di mana selepas pilihan raya umum tempoh hari kita tiada Barisan Nasional di Sarawak. Parti-parti di Sarawak telah membina gabungan Parti Sarawak dan juga menyokong kerajaan persekutuan. Jadi insyaAllah kita tak akan terlibat secara langsung dalam pilihan raya di Sarawak kecuali sekiranya diperlukan atau faktor-faktor tertentu mungkin barulah kita akan terbang ke Sarawak. Apa-apa pun kita doakan parti-parti gabungan Sarawak ini yang bergabung dengan kita hari ini dalam membentuk kabinet di peringkat persekutuan akan dapat membentuk kerajaan di negeri Sarawak sekali lagi yang telah tertangguh hampir setahun, tak setahun lebih akibat pandemik dan telah diwartakan darurat 2 kali tak silap saya. Jadi kita sudah tidak boleh tangguh, maka susulan daripada Melaka terus diumumkan pilihan raya di negeri Sarawak. Kita doakan negara kita akan stabil seperti kita punya slogan iaitu kestabilan untuk kemakmuran, kesejahteraan. Saya pun lupa. Okay, jadi insyaAllah kita terus berusaha dari segala sudut, dari segi pengisian diri, dari segi urusan politik dan juga urusan kemasyarakatan. InsyaAllah kita akan teruskan. Jadi rakan-rakan yang nak dos ketiga, saya tak dapat apa-apa tas lagi untuk dos ketiga. Cuma saya rasa yang dah dapat panggilan, hampir semua yang dapat dos ketiga ini telah
channelkan ke klinik-klinik swasta yang telah dilantik oleh Kementerian Kesihatan. Jadi sehingga ni tiada pendaftaran besar-besaran atau terbuka untuk dos yang ketiga. Jadi itu saja, ramai yang tanya pasal dos yang ketiga ini. So itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak Biro Agama. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Sarudin malam ni yang membimbing kita dalam perisian taman-taman ilmu kita pada malam itu saja. Sekali terima kasih. Tahniah sekali lagi. Jumpa di lain episod. Macam kita TV tahun 80-an hujung ya, juru acara akan kata jumpa di lain episod, nantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minat ta'ani wat ta'un wa min hujumil bala wa min mautil fuj'ah wa min sa'aratil huma wa min su'il qada wa min syarril bala wa na'udzubika min darkis syaqa wa syamatatil a'da. Allahu ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Inna 'adzabiha kana gharama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari tikaman penyakit ta'un dan kedatangan bencana. Datangnya kematian dengan tiba-tiba, nyalanya penyakit panas, buruknya takdir, beratnya bahaya. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari tertimpanya kesukaran dan cemuhan ejekan musuh. Wahai Zat yang kekal lagi sentiasa berdiri sendiri. Wahai yang mempunyai kebesaran dan kurnia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami beriman. Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Demi rahmat-Mu, Ya Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, yang maha memelihara. Ya Allah yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah taqabbal ya karim.